Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi dan salam sejahtera. Selamat tengah hari ya. Hari ni dah pukul 12 lah. Kita buat tengah hari pula kali ni. Jawab sikit. So apa khabar para penonton semua yang mengikuti live saya ni dan juga yang yang akan tengok lepas ni lah. So saya harap semua siap-siap belaka lah. Hari ni hari Senin lah, 14 hari bulan 12 Disember. So seperti biasalah, saya perkenalkan diri saya. Bagi siapa yang tak kenal, nama saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect PLT ya. Kami melaksanakan program-program training dan juga coaching dalam bidang pembangunan diri seseorang dan juga dalam bidang keusahawanan. Okey, masih yang sama, saya juga seorang coach yang melaksanakan perkara-perkara yang sama lah, membantu seseorang untuk membangunkan diri dia jadi lebih baik dan juga untuk seorang usahawan supaya lebih berjaya dan menjadi seorang usahawan lah. Okey, seperti biasa saya cakap disclaimer, apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan kepada pengalaman saya lah sebagai seorang trainer dan seorang coach dan juga pengalaman hidup saya lah dalam selama ni lah. Okey, topik kita hari ni ialah Azam tahun 2021 bahagian ketiga. Okey, bahagian hari Jumaat yang lalu dalam video saya tentang Azam tahun baru ni, saya bagi contoh untuk kita tetapkan azam kita dalam setahun. Okey, di mana kita letakkan apa yang kita nak capai dan kita fokus secara terperinci benda yang kita nak capai tu. Macam contoh, kalau kita nak capai sales, kita kata kita nak dapat sales 100,000 dalam tahun 2021. Ataupun kalau kita nak kurangkan berat badan kita, kita kata kita nak kurangkan berat badan kita kepada 20 kg dalam masa setahun. Okey, macam saya kata sebelum ni, kedua-dua contoh yang saya bagi tadi ni, dua-dua contoh ni kita boleh ukur. Mana kita tahulah bila kita dalam perjalanan nak capai 100,000 tu, kita tahu sama ada kita boleh capai ke tidak 100,000 tu. Begitu juga kalau kita nak jalan nak sampai kepada 20 kg turun berat badan tu, kita tahu kita boleh sampai ke tidak berat badan ke 20 kg tu. Right. So sekarang ni apa yang kita harus buat? Setelah kita punya target, kita sekarang kena list down apa benda yang kita harus buat untuk capai target tersebut. Ini yang boleh dikatakan action plan lah. Plan tindakan yang harus kita laksanakan untuk capai target kita tadi. Contoh kita sekarang kita kata kita nak sales 100,000 untuk tahun 2021. So apa yang kita harus buat untuk capai sales tersebut? Takkan kita nak duduk rumah diam je. Kan? Betul tak? So kita kena buat sesuatu kan. So sekarang ni apa yang kita harus buat? So kita kena detailkan, listkan apa benda yang kita buat. Okey, sekarang ni untuk capai sales, kita bagi contoh sales 200,000 lah. Untuk capai sales 200,000 ni, kita kena ada, contohnya jualan, kata produk kita harga RM100. Okey. Kalau RM100 produk kita, satu barang kita harga RM100. Maknanya kita kena jual berapa? 1,000 produk. 1,000 produk untuk dapat jualan RM100,000. Okey. So, macam mana kita nak capai target 1,000 produk ni? Okey, apa harus kita buat? Okey. Right. Kita kena start list down lah. Kita dah tahu kita kena jual 1,000 produk. So macam mana kita nak buat? Okay, adakah kita kena buat iklan kan untuk capaikan 1,000 produk pertama? Kemudian kita list down. Okay, mungkin kita kena contact balik customer kita yang ada. Okay, minta dia beli produk, repeat produk. Okay, ataupun kita untuk dapat customer baru, macam mana kita dapat customer baru? Okay, macam saya kata tadi, mungkin kita kena buat iklan. So iklan tu, iklan apa yang kita kena buat? Mungkin kita kena buat FB ads ke, kita kena buat iklan, kita kena buat flyer ke, kan? Kita kena call orang ke, kita kena networking ke. Okay? So kita kena start list down apa benda-benda yang kita harus buat, yang kita kena buat untuk capai target kita jual 1,000 produk pada tahun 2021. Okay. Kita tak boleh just kata saya nak 100,000 tapi kita tak buat apa-apa. Kita tak tahu apa yang kita buat. Kita kena list down. Okay. Jadi
start list down. Okay. Contoh kedua tadi, kalau kita nak dapat turunkan berat badan kita 20 kilogram. Okay. So sekarang apa yang kita harus dapat? Apa yang kita kena buat untuk kita turunkan berat badan kita sebanyak 20 kilogram? Okay. Apa kita buat? Okay. Mungkin kita kata kita kena jogging. Okay. Seminggu 2 kali. Ataupun kita kena kurangkan makan nasi. Okay. Kita list down kan. Kita kena apa lagi? Kita kena pergi gym. Okay. Kita kena apa? Kita kena banyak makan protein. Contoh. So kita list down apa benda-benda yang kita harus buat, okay, untuk kita capai target kita tadi. Okay. So peringkat pertama, kita list down dulu semua aktiviti-aktiviti yang kita harus buat. So berbalik kepada tadi jualan tadi, contohnya kalau kita misalnya kita nak guna Facebook untuk dapatkan pelanggan baru, kita kena kenal pasti, okay, berapa banyak iklan yang kita kena buat, okay, untuk capai benda ni. Sebab ialah untuk dapatkan jualan tu, kita kena dapat dulu orang yang berminat dalam produk kita, ataupun dia bagi leads. Lepas tu untuk dapatkan leads tu, mungkin kita kena iklan dulu untuk kita kenal untuk orang kenal produk kita. Jadi kita kena list down. Begitu juga untuk kalau kita nak buat flyer, of course kalau kita print 10,000 flyer pun belum tentu lagi 10,000 flyer kita akan dapat customer. Jadi tapi kalau kita rasa kita kena buat flyer, kita list down, kita kena buat flyer. Okay? Kita kena list down. Bukan saja kita list down, kalau boleh kita go very detail lah apa yang kita harus buat lah. So first step kita sekarang ni ialah selepas kita tahu apa yang kita nak capai dalam tahun 2021, kita list down apa semua aktiviti-aktiviti yang kita kena buat untuk capaikan kita punya target tu. Baik. Untuk kita memudahkan pencapaian target tersebut, of course, bila kita tengok 100,000 ataupun kita kata kita kena jual 1,000 produk satu bulan, okay? Ataupun kita kata kita kena kena capai 20 kg sebulan, setahun. Benda tu nampak macam susah, mungkin susah kita kena capai. Jadi apa kita buat? Kita pecahkan kepada 12 bulan. Kita pecahkan kepada 12 bulan supaya goal tu nampak kecil. Goal tu nampak kecil. Jadi bila kita tengok goal tu kecil, kita tak dah rasa macam benda susah sangat. Macam contohnya kalau kita kata kita nak turun berat badan 20 kg. Kalau goal tu kita kecilkan kepada tiap-tiap bulan, dia akan jadi mudah. Dia akan, kalau kita 20 kg kita bagikan 12 bulan, dia akan hanya 1.6 kg sebulan. Sikit kan? Taklah susah sangat. Begitu juga kalau kita kena jual 1,000 produk sebulan, setahun. Kalau kita pecahkan kepada 12 bulan, dia hanya kena jual 85 produk, 83, 84 macam tu produk sebulan. Jadi tak adalah banyak sangat nampak, kan? Jadi bila kita pecahkan, first kali kita ada 1 tahun je target. Tapi lepas tu kita dah list down apa yang kita harus buat untuk kita capaikan setahun tu je target. Sekarang kita pecahkan target tu kepada 12 bulan. Jadi bila kita pecahkan target tu kepada 12 bulan, senang untuk kita tengok. Dan nombor satu, senang untuk kita tengok. Lepas tu, kedua sekali, kita akan rasa mudah. Psychologically, secara psikologi, kita akan rasa mudah untuk kita capai target tu. Sebab kita dah pecahkan kepada 12 bulan. Okay? Kalau kita hanya tengok yang besar saja, 100,000 ataupun kita kena jual 1,000 produk setahun, kita nampak benda tu macam susah. Mungkin kita rasa susah nak capai. Ataupun kita kata nak dapat capai 20 kg setahun tu, kita rasa macam susah nak capai. Tapi kalau kita dah pecahkan kepada 12 bulan, kita akan nampak benda tu jadi kecil saja. Okay? Itu step yang selepas ni lah. So, sekarang kita dah list down apa yang kita nak buat dalam setahun. Okay? Okay. Manusia ni, dia biasanya kalau kita buat target panjang-panjang sangat, dia akan lupa. Okay? Kalau macam kita kata kita nak target bulan 6 apa yang nak buat, sebab akan lupa. So apa yang kita harus buat sekarang, apa yang kita kena buat selepas kita target, kita tulis apa yang kita nak buat dalam masa setahun. Lepas tu kita dah pecahkan target kita setiap bulan. Jadi step yang seterusnya, step ketiga sekarang ni, apa yang harus kita buat? Kita kenalah buat target 60 hari. Kenapa saya kata 60 hari? Okay?
Sebab 60 hari ni adalah satu jangka masa yang mana kita boleh buat kita punya perancangan dalam masa 60 hari. Dan 60 hari biasanya kita tak akan lupa apa yang kita nak buat. Okey. Dan kalau dalam masa 60 hari ni kita tak dapat capai apa yang kita nak dalam masa 60 hari, kita boleh adjust. Kita boleh ubah perancangan kita supaya kita dapat capai yang selebih 60 hari itu, dia akan dapat kita capai. 60 hari itu 2 bulan lah. Maknanya sekarang ni, selepas kita target setahun dan kita list down apa yang kita nak buat dalam setahun, kita tengok 2 bulan sahaja. Jangan tengok banyak-banyak. Jangan tengok 6 bulan. Kita tengok 2 bulan saja. Okay? Step yang seterusnya, kita tengok 2 bulan saja. Maknanya bulan Januari dan bulan Februari. Okay? Okay. Apa target kita bulan Januari dan bulan Februari? Jadi kalau kita nak dapatkan sales 100,000 setahun, maknanya by ujung Februari sales kita kena 16,000 saja. 16,000 saja. Okay? Dan juga kita punya berat badan yang kita kena turun lebih kurang 3.5 kg, 3.2 kg, 3.5 kg. Lebih kurang macam itulah berat badan yang kita kena target. Jadi sekarang kita kena buat list down pula apa yang kita harus buat untuk capai target kita tu. Kalau kita target kita tadi 16,000 sales, maknanya kita kena dapat 160 jualan dalam masa 2 bulan ni. Okay, sekarang ni kita kena start list down apa benda yang kita nak kena buat untuk capaikan 160 sales, ataupun untuk kita dapatkan 3 kg turun tu, apa yang kita harus buat. Okay? Kalau macam untuk capai 160 jualan, so kita macam saya kata tadi, kita pecahkan berapa orang kita kena jumpa, kan? Ataupun berapa banyak iklan yang kita kena buat, bajet iklan kita berapa, kan? Mungkin kalau macam FB ni, kalau kita tak pandai, mungkin kita kena pergi belajar dalam masa 2 bulan ni. Ataupun kalau kita ada bajet sikit, kita upah orang untuk buatkan FB kita. Apa pun kita kena buat, kita kena start list down. Kita kena start list down. Kalau nak buat iklan, kita kena iklan, kan? Berapa kali iklan yang kita kena buat, kita kena start list down. Benda-benda yang kita dah nak kena buat dalam masa 2 bulan ni. Maknanya perancangan kita sekarang ni by Januari dan bulan Februari ni, kita kena tahu dah by ujung Februari ni jualan kita kena 16,000. Okay, so apa yang kita nak buat untuk dapatkan jualan 16,000 tu? Apa yang kita kena detailkan. Kalau kita nak turun berat badan sekarang ni, kita kena turun berat badan lebih kurang 3 kg. So apa yang kita nak kena buatkan supaya berat badan kita ni boleh turun 3 kg. List down. Okay? So kita list down satu persatu. Macam saya bagi contoh tadi, kalau kita kata dalam masa 2 bulan turun 3 kg, apa kita kena buat? Kita list down. Okay, saya sekarang ni kena masuk gym. Step pertama. Okay, lepas masuk gym, saya kena pergi gym 3 kali seminggu. Contohnya. Lepas tu dalam gym tu, berapa lama saya nak pergi? Saya kena duduk dalam gym tu 1 jam setengah. Okay, satu. Lepas dalam gym tu apa saya kena buat? Saya kena ambil personal trainer. Kita list down. Lepas tu apa training kita nak buat? Okay, mungkin saya akan buat training sekian. Okay, ataupun saya nak main basikal ke apa ke dalam gym tu. Jadi kita kena list down. Kalau kita kata kita sekarang ni nak turunkan 3 kg tu, kita kena jogging. So kita list down. Okay, saya nak jogging berapa kali seminggu? Okay, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Berapa lama saya nak jogging? Dalam masa seminggu tu, berapa lama saya nak jogging? Setengah jam, 45 minit, 1 jam, list down. Okay. Lepas tu apa lagi? Saya nak kurangkan makan fast food, kan? Daripada 3 hari sekali sekarang ni, saya kena nak makan fast food seminggu sekali je. Okay. Kita start list down. So kita, ini yang saya kata perancangan 60 hari. 60 hari ni kita punya target. Kalau 60 hari ni kita tak buat rancangan Januari dan Februari untuk apa yang kita nak capaikan dalam ujung bulan Februari, saya rasa besar kemungkinan kita takkan dapat capai setahun punya target. Besar kemungkinan kita takkan dapat capai. Okay? Jadi itu saya kata, kita selepas kita buat perancangan setahun, sekarang ni next step kita buatlah perancangan kita
60 hari punya perancangan. Okey. Jadi itu sajalah saya punya video kali ini. Jadi saya harap para penonton semua dapat manfaat daripada video saya tadi, dan kongsilah dengan kawan-kawan yang tak tengok video tadi. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.